Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua panel jemputan dan para penonton. Terima kasih kerana sudi bersama dalam sesi diskusi Impak Inovasi ICT dalam Komunikasi Organisasi. Saya Nur Syafiqah binti Fauzi selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya akan terangkan sedikit pengenalan tentang ICT dan juga apa itu komunikasi organisasi. ICT adalah penting dalam era percambahan maklumat ini. Teknologi ini bersifat sangat global. Istilah teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT merujuk kepada fenomena yang telah meresap dalam setiap aspek kehidupan moden. Dengan usia yang menghampiri puluhan tahun, penggunaan ICT telah mengubah proses dan pelaksanaan semua jenis perniagaan dan peraturan. Komunikasi organisasi juga boleh ditarifkan sebagai rangkaian dan jenis interaksi yang melibatkan organisasi seperti entiti korporat, entiti bukan untung dan entiti kerajaan. Ianya juga termasuk komunikasi dalaman dan luaran dan juga pihak berkepentingan. Komunikasi organisasi yang maksimum boleh memberi kesan yang besar terhadap keberkesanan organisasi. Seperti apa yang telah saya katakan sebentar tadi, telah berlaku banyak perkembangan dalam inovasi ICT. Oleh itu, saya menjemput panel pertama kita iaitu Cik Hazika untuk berkongsi tentang inovasi dalam bidang ICT dan juga inovasi ICT dalam komunikasi organisasi. Silakan. Terima kasih pada moderator. Pada pagi ini, saya akan menerangkan inovasi dalam ICT. Sebelum kemunculan ICT yang kian pesat pada abad ini, simbol bunyi dan isyarat merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh penduduk sebelum kemunculan ICT. Membuat lukisan gua merupakan kaedah paling tertua. Mereka juga melukis di dinding gua untuk berinteraksi dan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Contoh ukiran batu petroglyphs iaitu pada abad ke-10,000 Masihi. Lukisan gua juga merupakan fungsi lain iaitu sebagai fungsi keagamaan dan juga fungsi simbolik. Fungsi simbolik yang wujud dalam lukisan gua adalah simbol untuk berkomunikasi. Simbol-simbol ini biasanya mempunyai pelbagai bentuk dengan makna yang berbeza. Kini terdapat inovasi ICT dalam komunikasi. Dunia internet telah mendekatkan orang ramai dengan internet. Kita boleh mencari apa sahaja dan di mana sahaja di dunia. Kemudian, sambungan tanpa wayar mula muncul pada tahun 1991. Sejak itu, orang ramai menjadi ketagih dengan internet, lebih-lebih lagi sekarang. Segala aktiviti walaupun sekecil mana pun dari kehidupan seharian, perniagaan dan pendidikan tidak jauh dari penggunaan internet. Seterusnya, media sosial hari ini hampir semua orang berkongsi seluruh kisah hidup mereka di media sosial. Platform media sosial boleh membantu orang ramai berkongsi foto, video dan semua perkara di internet. Ini adalah media komunikasi terbaru dalam dunia digital. Pada masa ini, terdapat banyak platform media sosial yang telah muncul, bermula dari Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain lagi. Balik pula kepada inovasi ICT dalam komunikasi organisasi. Dengan kemunculan ICT telah berlaku perubahan dalam setiap organisasi. Inovasi ICT memberikan impak yang besar kepada sesebuah organisasi. Maklumat atau proses kerja menjadi lebih awal, pantas dan efisien. Boleh dikatakan juga bantuan daripada capaian internet dengan kelajuan yang tinggi telah memudahkan sesebuah organisasi untuk mencorakkan landscape kerja. Penggunaan jaringan komputer berinternet, sistem sokongan elektronik dan laman web jaringan sosial telah memudahkan segala urusan dalam organisasi. Sebagai contoh, sokongan elektronik seperti komputer atau laptop telah memudahkan organisasi untuk menghantar email dalam urusan kerja. Selain itu, inovasi ICT dalam organisasi juga telah membuat keputusan senario pembelajaran, menjana rancangan perniagaan, akses pangkalan data dan peningkatan komunikasi rangkaian sosial. Organisasi juga dapat mencapai objektif dan berkesan dan efisien. Okey, baik. Terima kasih kepada panel 1. Banyak inovasi yang telah berlaku. Jadi sudah semestinya ada juga impak ICT dalam komunikasi organisasi. Dengan itu, saya menjemput panel Hafiz untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan itu. Silakan. Terima kasih kepada moderator kita Syafiqah. Seperti yang kita sedia maklum, ICT telah berkembang berbanding abad yang dahulu. Secara tidak langsung terdapat impak pada komunikasi secara negatif ataupun secara positif.
Impak pertama inovasi pada komunikasi adalah nak mempercepatkan proses penyampaian maklumat dengan lebih berkesan dan efisien dalam sesebuah organisasi. Jika dibandingkan dengan cara penyampaian maklumat yang terdahulu seperti surat menyurat yang memakan masa yang lebih lama, teknologi moden ataupun media sosial adalah lebih cepat kerana dapat menghantar maklumat dengan lebih cepat tanpa mengira jarak, masa dan tempat selagi adanya capaian internet. Selain itu, cara berkomunikasi juga berubah daripada bersemuka atau face to face kepada atas talian dengan menggunakan media komunikasi seperti WebEx Meeting atau Google Meet untuk menjalankan kegiatan komunikasi dalam organisasi seperti melakukan mesyuarat. Ini jelas semasa perintah berkurung lockdown dahulu semasa COVID, di mana ramai pekerja yang terpaksa bekerja dari rumah. Seterusnya dari segi pengurusan, oleh kerana dalam ICT telah banyak menghasilkan dan membantu komunikasi dengan menjadi lebih cepat dan efektif dalam organisasi, secara tidak langsung akan mempercepatkan atau memastikan sistem pengurusan yang lebih efisien dan cekap, terutama selepas penciptaan pengantar komputer dan aplikasi perkomputeran. Seterusnya beralih kepada impak negatif, situasinya kurangnya interaksi atau hubungan interpersonal dalam kalangan organisasi akan berlaku. Kebergantungan terhadap teknologi itu sendiri menghadkan interaksi antara pekerja atau rakan sekerja dalam perhubungan dan lebih suka untuk menggalakkan perhubungan atas talian kerana lebih mudah dan kekuatannya lebih tinggi di atas talian berbanding fizikal. Apabila bersemuka, mereka dapat memahami atau membaca bahasa badan atau reaksi muka dan dapat mentafsir maklumat dengan lebih tepat. Selain itu, kos penyelenggaraan ICT juga adalah lebih tinggi kerana perlunya penyelenggaraan secara berkala untuk memastikan komunikasi itu sentiasa berjalan lancar dan tidak tergendala. Ini juga memerlukan khidmat jabatan khas seperti Jabatan ICT untuk menjalankan servis penyelenggaraan. Dan impak negatif yang terakhir ialah komunikasi organisasi adalah pengadaptasian yang lemah, terutama oleh golongan senior yang lebih suka untuk melakukan kerja secara manual dan bersemuka berbanding golongan muda yang lebih celik IT dalam menjalankan kegiatan seharian dalam organisasi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, baik. Terima kasih Encik Hafiz atas perkongsian anda itu sebentar tadi. Beralih kepada panel Aisyah, adakah anda bersetuju dengan perkongsian panel Hafiz sebentar tadi? Ya, saya bersetuju dengan Hafiz. Namun saya sendiri mahu berkongsi sedikit berkenaan kebaikan ICT dalam komunikasi organisasi. Okey, seperti mana yang kita dapat lihat dalam aspek produktiviti kerja. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana kemunculan ICT ini mampu meningkatkan produktiviti kerja dalam sesebuah organisasi. Perkara ini dikatakan kerana inovasi dan teknologi ICT boleh memudahkan urusan dan kerja harian dalam sesebuah organisasi dan ianya tidak memerlukan jangka masa yang panjang dan ianya menggunakan kos efektif. Okey, sebagai contohnya kita dapat lihat dengan adanya inovasi ICT seperti cloud storage, ia lebih memudahkan urusan penyimpanan data dan maklumat dalam sesebuah organisasi berbanding dengan sistem konvensional yang menggunakan kertas dan fail. Okey, selain itu, akses yang luas juga merupakan salah satu kebaikan ICT dalam komunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana sesebuah organisasi itu sekiranya memerlukan maklumat daripada seluruh negara, ianya perlu mengambil beberapa faktor seperti zon masa yang berbeza. Okay, sebagai contohnya, dengan adanya inovasi dan teknologi ICT ini, seperti telesidang atas talian, sesebuah organisasi ingin mendapatkan maklumat ini tidak perlu mengambil masa yang lama lah dan ianya boleh dilakukan dengan kadar masa yang lebih singkat dan efektif lagi. Dan kadar ini akan kita dapat mengetahui sesuatu maklumat ini di hujung jari sahaja. Okay, akhir sekali kebaikan ICT dalam komunikasi organisasi ini juga ialah kadar interaksi. Okey, perkara ini menjelaskan bahawa inovasi teknologi ICT ini mampu meningkatkan kadar interaksi dalam sesebuah organisasi. Kewujudan teknologi dan inovasi ICT ini boleh menyebabkan komunikasi ini boleh berlaku dengan lebih kerap lagi. Okey, justru itu dengan adanya kadar interaksi yang meningkat yang dibantu dengan kebaikan ICT ini boleh memudahkan sesuatu
aspek organisasi itu menjadi lebih mantap dan akhirnya akan wujud satu daya saing sihat dalam sesebuah organisasi. Sesungguhnya keadaan interaksi ini mampu memperlihatkan dan memberi rangkaian mudah untuk semua interaksi antara satu sama lain. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Faham. Terima kasih atas pandangan anda itu. Beralih pula kepada panel kita yang terakhir iaitu Cik Natasha. Apakah yang anda dapat simpulkan daripada perbincangan hari ini? Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, apa yang dapat saya simpulkan daripada impak ni adalah tidak mungkin untuk membantah fakta bahawa perkembangan ICT ni adalah penggerak utama di sebalik globalisasi. Peranan yang dimainkan oleh ICT dalam kehidupan manusia telah berkembang sehingga menjadi komponen penting dalam cara hidup kontemporari dan akan terus memainkan peranan yang semakin penting pada masa hadapan. Perkembangan ICT menyebabkan sehingga segala urusan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, dengan cepat, dengan hasil yang memuaskan. Hal ini juga secara tidak langsung dapat menyampaikan sesuatu maklumat kepada pihak-pihak tertentu dengan lebih mudah dan cepat tanpa menunggu masa yang begitu lama seperti berminggu-minggu untuk menyampaikan maklumat dan mendapatkan maklumat balas dengan segera. Oleh itu, setiap individu ini perlulah memanfaatkan setiap kemudahan yang ada dalam perubahan ini dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan segala tugas, sama ada dalam urusan perniagaan, pekerjaan, pelajaran maupun urusan pribadi dalam memastikan matlamat masing-masing dapat dicapai. Seperti kita tahu, setiap maklumat, setiap kelebihan pasti ada kelemahan yang tersembunyi. Begitu juga dengan kemudahan ICT. Jika disalahgunakan, pasti akan menyebabkan timbul masalah yang besar. Oleh itu, untuk mengelakkan orang awam daripada menyalahgunakan ICT, pihak berkuasa perlulah mengambil peranan yang lebih proaktif dalam mewujudkan protokol dan peraturan untuk memantau perkembangan ICT. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih panel kita yang terakhir iaitu Cik Natasha. Baiklah, kita telah mendengar pelbagai pandangan berkenaan impak inovasi ICT dalam komunikasi organisasi. Secara pendeknya, teknologi yang canggih mampu memperkuat operasi sesebuah organisasi tersebut dengan lebih efisien. Dengan itu, tamatlah sudah topik kita pada hari ini. Sekian terima kasih.